Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel aku Hari ni aku nak buat satu unboxing, satu model yang aku memang tunggu-tunggu. Sebab nombor satu, sebab kerana spool dia. Nombor dua, weight dia yang berubah. Nombor tiga, aku rasa agak cantik lah daripada model-model yang sebelum ni yang ada lah. So pasal dah erat hari ni, ada dua ratio aku ambil ni. Satu untuk partner aku, satu lagi aku nak pakai. Jadi kita wrap dulu, tengok apa yang ada. So aku bagi sikit. Okay, Daiwa Tatula SV, model 103 SHL dengan satu lagi ialah ratio model 103 HL. Okey, beza Tatula ni dengan Tatula yang lain ialah, yang paling besar sekali adalah SV spool. So aku bukan fan Daiwa sangat dan aku cuma pernah pakai beberapa kali saja model Daiwa ni. Satu yang first adalah Daiwa Tatula JDM model, ratio 8, dan selepas tu dia anniversary daripada wife aku, Daiwa Tatula 60 anniversary. So sebabkan Daiwa Tatula 60 anniversary tu ada yang berminat, jadi aku beritahu dengan rumah aku, mungkin kalau aku jual, aku boleh upgrade sikit lah model Daiwa ni kan. Aku lebih kepada Shimano lah. Kesukaan aku adalah spool MGL lah. Tapi aku teringin sangat nak pakai spool SV ni, sebab feedback daripada rakan-rakan yang pakai kata bagus. Jadi aku tunggu satu model yang agak bersesuaian dengan tangan aku lah. Aku rasa sesuai dengan tangan aku, sebab aku suka yang agak real yang berada di dalam lingkungan bawah 200 gram. So dekat sini bila aku check dia baru berat dalam 190 gram. So, dan aku ada tanya beberapa orang pro staff Daiwa tentang reel ni lah. Ianya sesuai untuk game aku lah. Aku biasa main daripada finest ke medium lah. Jarang aku beli mesin untuk main heavy lah kan. So sekarang ada dua-dua kat tangan aku, ada 2 biji. So mari kita tengok apa istimewanya Daiwa Tatula SV 2020 yang baru ni. Alright, let's check it out. Okay, bermula aku rasa aku nak buka 103 SHL. Ni favorite ratio aku, 7.1, 7.4, 7.2. Tu favorite ratio aku lah. Sebab bagi aku, ini pendapat aku pendapat aku nak main laju sikit pun boleh, aku nak main slow sikit pun boleh, sesuai untuk main crankbait dan juga soft plastik ataupun top water. So kita tengok apa yang ada dalam box. Nombor satu ialah warranty card. Aku ambil daripada Ocean Star Fishing Tackle, Kangar Police. Harga agak berbaloi lah. Seller pun dipercayai lah, seller yang dipercayai.
Nombor 1 tu tadi ada ni dan ada reel, dibungkus dengan bubble wrap. Baik lah. Okey. First impression sangat ringan. Okey. Bagi aku sangat ringan lah. Aku tak tahulah untuk korang semua lah. Okey. Dan ini adalah reelnya. Okey. Sangat aku suka lah. Memang cantik lah kan. Karuan pun, kayuhan ni pun agak smooth lah. Agak smooth. Okey. Kita tinggalkan tu dulu. So dekat sini ada web questionnya, aku tak tahu dalam bahasa Jepun. Model ni sebenarnya bagi aku agak pelik lah, sebab dia keluar agak awal lah daripada Jepun punya. Macam kalau US ada ICAST kan, Jepun pun dia ada fishing exhibition, tapi dia keluar lebih awal daripada fishing exhibition dia. Aku tak tahu sama ada dia tak nak bersaing dengan Shimano model 70 ke atau macam mana kan, sebab dia agak kecil so, dia agak kecil, dan aku rasa saiz dia adalah sama dengan saiz model 100. Aku ada model 100 kat dalam ni, jadi aku boleh bandingkan lah sekejap lagi. So macam biasa, kalau korang beri reel, bila nampak reel jangan mabuk sangat kan. Korang kena aware benda-benda yang berada di dalam benda ni. Okay, ini adalah simple. Aku memang kalau beli reel benda ni aku akan baca dulu atau tengok dulu. So kat sini tulisan dia adalah tulisan Jepun keseluruhannya, jadi memang susah nak baca. Jadi tapi kita boleh faham. Benda yang paling penting sekali adalah bahagian yang selalu ada tanda pangkah macam ni. Okey. Ini maknanya adalah benda yang kau boleh buat dengan reel ni, yang tidak boleh buat dengan reel ni. Okey. Nombor 1, benda ni banyak sangat orang buat, dan aku rasa memang aku dah jumpa beberapa orang yang telah melalui saat-saat kerosakan reel disebabkan oleh tidak membaca. Okey. Model ini tidak ada pinion support untuk spooling. Jadi kat sini dia ada tunjukkan pada kita supaya jangan crank bila kau orang buka spool. Azan pula Okay, kita tangguh sekejap. Okay guys, kita sambung balik kat sini dia ada bagi tahu tidak boleh buka spool dan karau. So dulu aku pernah bagi tahu benda ni untuk pengguna-pengguna Tatula ataupun certain model yang mana pinion dia tidak disupport oleh bearing tak disupport oleh bearing. Jadi bila kau orang karau, spool kau keluar, spool tu dia adalah penetap kedudukan pinion. Jadi bila kau orang karau, dia berada terapung dan dia akan boleh tergelincir daripada tapak dia lah. Jadi dia akan merosakkan gearing. Kalau kau orang pusing laju, dia tergelincir dan dia akan merosakkan kau punya gearing lepas tu datanglah macam-macam bunyi bising lepas tu kan. Okay. Itu bukan disebabkan oleh reel tidak bagus, tapi disebabkan oleh kesilapan sendiri sebab tidak membaca apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Okay. Dekat sini aku bagi tahu dengan kau orang ada banyak yang tidak dibenarkan sebab akan menjadikan kerosakan ataupun cala pada body ataupun sebagainya lah. So ini kriteria yang paling penting sekali. Jangan buka spool Tatula SV ni dan karau. Okay, maknanya karau tanpa spool berada di dalam tapak dia. Aku garanti lepas tu nanti dia punya gear akan beralih dan lepas tu bila kau orang betulkan balik, benda yang akan kau dapati ialah bunyi bising selepas kau orang pasang semula. Itu tambah grease pun dia tak boleh hilang sebab gearing dia akan ada sedikit rosak. Okay, jadi jangan cuba-cuba buat benda tu. Tapi kalau kau nak buat juga, kau punya suka lah kan, kau orang punya barang kan. Okay, so
model ini adalah model JDM model JDM JDM bermaksud Japanese Domestic Model. So model ni adalah dikeluarkan untuk pasaran Jepun. Okay, aku tak pasti Daiwa Sport Malaysia bawa masuk. Oh, memang Daiwa Sport Malaysia bawa masuk sebab aku dapat warranty card untuk setahun. Jadi ini adalah model JDM. Aku memang suka sikit model JDM sebab kebanyakan model-model JDM daripada Daiwa ataupun Shimano ataupun Abu Garcia, model-model JDM untuk pasaran Jepun adalah jauh lebih cantik dan lebih berkualiti. Aku tak cakap yang model kat sini tak berkualiti, tidak, tapi pada akulah, pada diri aku, pendapat aku, model-model yang dihantar ke Jepun adalah jauh lebih memikat hati aku. Macam tu kan. Sebab first Tatula aku pakai pun aku pakai model JDM 8.0. Dia besar sikit, saiz 200 kan. Kalau tak silap aku, dia ada bezel purple macam tu lah. Aku pun dah jual, aku pakai lebih kurang dalam 2 bulan 3 bulan macam tu lah. Lepas tu feel tu tak datang untuk aku. So jadi aku tolak dengan kawan baik aku lah. Okay, kita terus kepada reel. So aku tertanya-tanya juga kenapa reel ni agak murah sikit daripada model SV yang lepas. So benda pertama aku spotted, aku rasa macam drag clicker ni macam bukan Zion. Macam tak tahulah plastik ke apa ke kan, tapi bukan Zion lah, bukan Zion. Rasa agak macam tak berapa syok lah, tapi finishing dia cantik. So kalau kau bandingkan dengan model SV yang lepas, kalau model dekat sini kita akan dapat dia punya pin dia aluminium, ikut color ni color dia punya nut. So kat sini cuma ada satu saja color warna merah, dan sebelah sini ada satu Tatula laba-laba kat sini kan. Laba-laba luar ni kan. So bahagian yang ada color cuma satu saja. So ini saja membezakan antara ratio dengan ratio yang lain lah. Satu ratio dengan ratio yang lain lah. So kalau kau nampak warna merah ni, bermaknanya model ini adalah SHL 103SH. Bermaknanya rasionya adalah 7.1. So kita buka 103HL. So model 103HL adalah model ratio 6. Okay, model ratio 6.1. Okay. So dia tak ada beza sangat. Dia tak ada beza pun dengan yang lain, cuma bezanya pada ratio dan juga lock nut dia berwarna gold. So kalau kau tanya aku apa, kayuhan dia memang tetap sama, agak smooth. Dan aku memang teringin sangat nak menguji keupayaan SV spool ni SV spool. So aku tak pandai sangat lah, tapi so far aku tak ada masalah dengan MGL spool dan aku sangat suka. Dan sekarang ni aku nak cuba Daiwa SV spool. Dan kita ada 2 biji kat sini. Dan aku pasti dia akan dipasangkan dengan tali-tali daripada 7 trick Okay. So kita teruskan. Touch knob dia ni aku rasa beza dia ni, model 100 kalau tak silap aku dia berwarna hitam, tapi dia ada sedikit color berkilau chrome tu bagi aku cantik lah kan. Lepas tu ini okey, laba-laba ni pun warna ni saja, dia tak ada anodizing merah ke macam
model yang sebelum ni. Begitu juga dengan bahagian ni. Bagi aku kalau dia ada color pun bagus lah, sebab macam ni dia macam kita kurang nampak lah kan. Mungkin aku tak berapa nampak lah, korang mungkin nampak kan, tapi aku tak nampak kan. Aku bukan cakap apa lah, sekali pandang kalau ada anodizing, tulisan ni akan lebih menyelah lah. Maknanya adjustment dia kita boleh nampak lebih menyelah lah, sebab anodizing yang pada model SB yang lepas tu memang aku rasa memang cantik lah, sebab tulisan tu nampak clear dan jelas banding dengan yang ini kau tengok macam kalau kau tengok kat phone pun macam susah nak tengok kan, macam tak nampak kan. Tapi adjustment dia adalah bermula daripada zero adjustment. Wah, itu yang shock tu. Itu yang aku tertunggu-tunggu tu, zero adjustment. So tak payah nak buang apa break ke apa kan. Kalau kau dah suka sangat nak longgar, boleh buat zero adjustment. So zero adjustment sehingga 20. So aku dah try tadi, dia memang spooling dia, brake dia memang betul-betul nampak macam berfungsi dengan baik. So aku berbual dengan beberapa orang pengguna Daiwa dari luar dan juga pro staff tempatan, mengatakan model ni sesuai untuk permainan 5 gram finance sampai ke medium action, dan tak ada masalah kalau nak bawa sedikit berat pun tak ada masalah. So aku rasa macam sangat tertarik. So drag yang datang dengan dia adalah 5 kilo. Itu adalah normal untuk BC. So 5 kilo pun dah kuat dah sebenarnya kan. Tapi brake dia adalah UTD dan model ini adalah SV Concept. Aku tengok tali kat sini ialah nylon 12 pound 0.285 mm, boleh masuk 55 meter hingga 110 meter. Dan juga kalau PE adalah braided line PE 1.5 boleh masuk 160 meter. So aku tengok spool dia pun agak dalam jugalah. Dia tak shallow sebab dia boleh main sampai medium. Jadi dia bukan shallow spool lah. Yang best sekarang kebanyakannya adalah zero adjustment. So zero adjustment, kau tak payah nak susah nak wedging weight lure ke apa ke, dah tak perlu. Jadi apa yang korang perlu buat ialah bermain dengan brake system. So kat sini aku rasa Daiwa nak tunjukkan yang brake system dia adalah sangat-sangat bagus. Memang ada certain model Shimano pun dah mula ada zero adjustment, kat sini dah tak ada dia dah tak boleh adjust lagi lah kan. So company dah siap adjustkan. Dan spool ada sedikit bergerak macam ni kalau zero adjustment biasanya memang ada sedikit free play lah. Tapi apa yang aku dapati memang dia punya braking system memang nampak agak baik lah. Memang terbukti lah So siapa yang suka skipping dan pitching, ini adalah model yang diwar-warkan sebagai good for skipping, good for pitching. Aku tak main sangat benda tu kan sebab tak berapa pandai sangat kan. Okey, tapi dia adalah satu model yang terbaik untuk melakukan skipping. Itu yang diberitahu oleh mereka-mereka yang telah menggunakannya, pro staff. Dan korang boleh tengoklah video-video kat YouTube yang lain tentang anglers lain lah, anglers luar, dan mereka cakap benda yang sama lah kan. Untuk thumb pun aku rasa model ini dia tak macam yang lepas, dia ada sedikit getah kat sini kan, macam kosmetik dia cantik sikit lah kan. Tapi yang ini tak ada, dia just dull, dia just macam ni saja. Tapi finishing color dia aku suka yang ini sebab dia agak glossy. Warna dia pun tidak sama dengan warna model yang lama. Aku rasa model yang lama agak lebih terang, yang ini dia lebih dark. Okay,
Dia agak gelap sedikit daripada tu, tapi permukaan dia tetap glossy Datang dengan Daiwa punya label kat sini, dan juga Tatula punya trademark laba-laba kat sini kan. Laba-laba Dan mungkin juga salah satu daripada harganya yang agak sedikit kurang daripada model lama, T-wingnya dah tak berwarna gold. T-wing dia hanya chrome biasa. Kalau model lama, kalau tak silap aku, dia berwarna gold Dia berwarna gold Aku lagi suka dia kalau dia warna gold lah kan. Nampak macam nice sikit lah kan. Tapi matching up colour dia memang bagi aku kena lah kan. Handle touch knob ni selesa dipegang. Tapi mungkin aku akan ganti dengan Go Maxxis punya aluminium knob lah. Sebab aku lebih suka knob Go Maxxis tu lah kan. Lagipun aku ditaja untuk menggunakan produk tu. Jadi secara keseluruhannya aku rasa macam aku puas hati lah untuk model yang kali ni. Aku sangat puas hati lah. Aku dah pakai 60 anniversary model 100. Aku agak suka jugalah model tu sebenarnya kan. Dia agak smooth masa kas kan. Dan aku dah upgrade bearing dia kepada 87 bearing kan. Hybrid. Jadi aku boleh baling 5 gram, tak ada masalah. Aku boleh baling long cast, tak ada masalah kan. Tapi aku memang teringin sangat nak rasa kenikmatan SV spool. SV spool. And apa yang seronok sangat SV spool ni kan? Adakah dia lebih bagus daripada MGL spool daripada Shimano, ataupun sama saja dia punya ni kan? So masa akan menentukan lah. Cuma sayang aku rasa Stradrat ni kalau dapat Zion, aku rasa lagi seronok lah kan. Lagi sedap lah kan. Ada sedikit bunyi masa karawan ni datang daripada spool lah. Sebab spool ni dia tak betul-betul fitted dengan ni kan. Tapi bila ada beban, aku tak rasa benda tu akan mengganggu dia punya kelancaran spool. Kelancaran spool tu dia tak akan mengganggu lah. Dan finishing dia aku memang sangat-sangat suka dan gembira lah kan. Sangat suka dan gembira lah. So banyak benda. Aku nak cuba buka ni dia punya SV spool ni. So cari duit siling dulu kan. Nak buka pakai screwdriver macam sayang pula kan. Aduh kan. So tak tahu Daiwa dia suka pakai macam ni kan. So aku gunakan duit siling 50 sen. Bukan apa, aku tak nak ada scratches ataupun benda-benda yang boleh merosakkan bila dia terlepas. So kalau duit siling 50 sen tu dia masuk ngam-ngam je kan. Cantik je kan. So macam biasa, buka benda ni, tolak ke bawah. So okay, korang tengok. Memang ada beza lah. Kalau bearing yang untuk Asia, untuk Malaysia biasanya dia akan chrome semua. Tapi model untuk JDM biasanya memang shaft spool dia atau bearing cover dia akan ada sedikit gelap bahagian tengah ataupun ni. Model Shimano pun sama aku tak sure dia lagi baik ke atau apa So ini dia SV spool. SV spool. Dekat sini dia ada tulis 14 pound 0.31 mm 90 meter bersamaan dengan 100 yard. So 16 pound 0.33 80 meter 90 yard. So kat sini adalah fluorocarbon ni nylon punya size. Jadi spool ni agak sedap lah pegang. Dia tak ringan sangat tapi dia agak sedap pegang lah. Orang cakap sedap pegang lah. Dia tak ringan sangat tapi dia sesedap rasa lah. Aku tak sure sangat lah kan, sebab
Model Daiwa ni aku jangan pakai. Jadi korang yang pakai mesti korang lebih tahu lah, lebih faham lah kan. So ini dia. Ini yang aku cakapkan, jangan karau apabila spool kau terbuka. Okay, kalau kat sini kita nampak pinion tu disupport oleh bearing. Okay, itu adalah bahagian sebelah bawah dia. Bahagian sebelah atas dia aku tak sure, aku kena buka baru aku boleh ni. Aku pun tak berani nak okay. Bila terpusing sikit nampak macam dia tak boleh nak karau. Okay, itu tandanya memang dia adalah agak floating lah. Maknanya sub sebahagian atas, pinion atas support tu tak ada. Jadi jangan karau lebih lah. So bila kau orang tu, baik kau masukkan balik ni spool ni, masukkan spool ni, so dia akan jadi tegak balik, baru kau orang boleh karau lah. So aku cadangkan pada kau orang jangan sekali-kali buat kelakar dengan karau apabila spool kau orang terbuka. Okay, secara keseluruhan aku sangat berpuas hati dengan mesin ni. Performance aku tak tahu lagi, dan aku rasa performance-nya mestilah baik kan. Ramai yang dah pernah pakai dan kata baik. Tapi adakah Daiwa ni mampu mencuri hati aku yang sudah setia sekian lama dengan Shimano kan? So aku harap-harap aku punya mind akan sedikit terbuka bila gunakan yang ni kan. Lagi satu aku minat sebab dia ringan, lepas tu rupa dia agak menarik walaupun tidak cukup tajam macam Shimano, tapi cukup menarik sebab bahagian yang lebar depan ni adalah untuk absorb pergerakan daripada T-wing. Okay, so aku berharap sangat yang dia akan memberikan satu kepuasan yang dinamik untuk diri aku dan juga untuk sahabat aku ni lah. So sahabat aku ni dia ambil ratio 6.3 sebab dia kata aku nak try main SP, sebab aku tak pandai main SP, aku nak yang betul-betul ngam dengan ratio SP. So aku cadangkan dengan dia ialah ambil ratio 6.3 sebab SP bergerak lebih kurang macam crankbait. So jadi ratio yang sedikit rendah akan buatkan gilikan yang lebih baik. Model ni, ini pun kata orang tak ada beza cuma bezanya hanya pada ratio. Dan aku tak sabar nak pergi mancing. Aku tak sabar nak pergi mancing sebab aku rasa macam tak sabar kan. Tak sabar nak cuba benda ni kan. Tapi nanti tunggu hari-hari cuti baru aku boleh pergilah sebab kerja pun banyak sekarang ni. Jadi aku harap kau orang berpuas hati dengan penerangan aku tentang new model ni. Aku harap korang berpuas hati. Sebab aku memang suka. Aku tengok first time, my first impression is wow. Okay, sebab model yang lama aku pegang dia agak slate color kan, color macam color mati. So model ni agak berkilau kan, agak glossy kan. Sangat-sangat bagi aku cantik lah kan. Aku rasa cantik lah sebab korang mungkin manusia memang macam tu kan. Kita benda pertama ialah the looks kan. So aku akan pairkan dengan mana-mana joran yang aku buat. So kita akan tengok dan akan rasa macam mana kita bermain dengan SP. So untuk yang nak tahu spek penuh model ini, so aku bacakan sekali lagi apa yang tertera di kotak. Okay, gear ratio untuk model SHL adalah 7.1. Berat mesin adalah 190 gram. Max drag adalah 5 kilo. Ini adalah crank per turn 71 cm. Dan ada 7 ball bearing untuk model ni. Okay, 7 ball bearing. So dia datang dengan kod SVTW103SHL. So model dia adalah 20 Tatula SVTW103SHL. Bermaknanya ialah model untuk 2020 kan. Sebab itu dia dipanggil Daiwa Tatula 20 Daiwa Tatula SV 2020. Okey. Untuk model HL
beratnya adalah sama dan semuanya adalah sama, melainkan rasionya adalah 6.3. So model ini datang dengan 3 ratio. Ratio yang paling laju adalah 8.0/1 dan yang ini adalah model yang paling rendah, rasionya 6.3/1. Tak rendah sangat lah sebenarnya kan, tapi okey lah untuk bagi aku, untuk permainan crankbait, untuk SP, aku rasa is the best ratio lah. Untuk agak sedikit rendah kelajuan dia, tapi inilah aku ambil 7 sebab dia berada di pertengahan. Sebab kadang-kadang aku bermain dengan top water, kadang-kadang aku bermain dengan soft plastik. Soft plastik pun kadang-kadang aku dudukkan dia di atas top water, okay? Sebab debaran aksi ikan menghentam gewang di atas permukaan air lebih mendebarkan, okay? Lebih mendebarkan. So aku berharap engkau orang semua faham dan pasti, dan apa kata orang, kau orang faham dan inilah, dan faham penuh lah apa yang aku cakap kan. Aku pun dah tak ingat apa aku nak cakap. Tapi bagi mereka-mereka yang telah menggunakan model SV 2020 ni, Tatulah SV 2020 ni, kau orang boleh komen kat bawah tu kan, apa kau orang punya pendapat. Dan ni kan, bagi aku this reel is look very solid lah. Okay, ini pandangan pribadi aku. Aku tidak dibayar untuk buat video ni, tapi ini sekadar pandangan pribadi aku lah. Sedap pegang. Sedap pegang kan, sedap pegang. Performance tak tahu, kita dudukkan dia dekat atas joran, kita pergi cast, cari strike, InsyaAllah baru aku akan review balik lah. Model ni. Tapi cakap bro, very smooth bro, mantap bro. Alright, okay, sehingga berjumpa lagi di lain waktu di channel aku. Okay, aku harap korang semua terhibur dan faham dengan penerangan aku, dan take caution dengan setiap benda yang aku kata tidak boleh dilakukan pada satu reel. Okay, sebab apa? Kalau kita berhati-hati, reel yang kita pakai ni akan tahan lebih lama dan lebih mantap daripada reel yang kita pakai sambil lewa. Take care of your reel, take care of your game. Dapatkan game dan peralatan yang sesuai dengan game anda. InsyaAllah barang anda akan jauh lebih tahan daripada orang lain. Okay? Okay. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.